Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menyambung lagi bicara kita pada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad pada tajuk Martabat Para Ulama yang Beramal, ke surat 97. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Martabat para ulama yang beramal dengan ilmunya terletak sesudah martabat para nabi dalam tingkatannya. Jadi kita nak membicarakan satu maudhu', satu perkara berkenaan dengan kedudukan orang yang berilmu. Kerana ulama' ni diambil daripada kata ilmu. Jadi dia ambil daripada kata ilmu, nanti akan berubah menjadi ulama, kan? Asalnya ialah ilmu. Jadi Al-Habib ini meletakkan bahawa, menyebutkan kedudukan para ulama yang beramal, dia martabat dia bawah daripada para nabi. Kedudukannya begitu tinggi, maknanya dekat dengan para nabi tu. Jadi itu satu kedudukan dan tingkatan yang tinggi. Sesudah itu barulah martabat para mukmin yang lain, kerana para ulama yang beramal itu adalah orang-orang yang mengantar antara Nabi dan kaumnya dari orang-orang Islam. Jadi ulama' ni setelah daripada kewafatan para Nabi dan Rasul, maka ulama' ini dia menjadi perantaraan di kalangan umat, kerana dia yang menyampaikan ilmu, pengetahuan, menyampaikan Al-Quran, hadis kepada umat manusia. Dia jadi perantaraan. Kerana apa yang tak faham, semua orang akan bertanya dengan ahli ilmu. Fas'alu ahla zikri, bertanya dengan orang yang mengetahui, kan? Jadi maknanya orang yang mengetahui ni siapa? Ulama' lah. Jadi orang akan menjadikan ulama' itu tempat rujuk, tempat untuk mengambil pendapat, mengambil pengetahuan dan sebagainya. Sebab tu disebutkan al-ulama' warasatul anbiya. Ulama' ni pewaris. Bila Nabi dah tak ada, maka ulama' lah waris dia. Waris dalam menyampaikan segala-galanya. Itu peranan ulama' ni. Dengan syarat dia mesti beramal dengan ilmu. Baru kedudukan dia di bawah daripada kedudukan para nabi. Satu tingkatan yang tinggi. Sehingga Allah Ta'ala itu telah memuji kelebihan para ulama' di dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Tuhan mengakui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada Tuhan, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Mana Allah Ta'ala itu Dia ahad, mana esa. Tak ada dua, tak ada tiga.
dan begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Kita tengok tu Allah Ta'ala sebut golongan para ilmu, para ulama tu disebut. Lepas datang maknanya kalimat malaikah, datangnya kedudukan para ulama, orang yang ada ilmu. Jadi ini satu kedudukan yang tinggi. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bermakna mereka adalah orang yang dimuliakan, orang yang mendapat kedudukan atau tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cuba dan lihat betapa Allah Ta'ala telah menyamakan para ulama dengan para malaikat. Kedudukan yang tinggi kan. Kedudukan ulama ni ialah kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaris dengan para malaikat Allah Ta'ala tu yang hanya diciptakan untuk ibadat, untuk berkhidmat, taat dan sebagainya. Dan dia kata apa? Dan para malaikat dalam menyaksikan tentang keesaannya dan berdirinya di atas keadilan dan kesaksamaannya. Mana Allah Ta'ala ambil golongan ilmu ni, golongan ulama ni sebagai satu golongan yang menjadi saksi teratas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilihnya, diangkatnya golongan ulama ni, golongan ilmu, supaya ditinggikan tarafnya untuk memberikan kesaksiannya bersama para malaikat tentang kewujudan dan keesaan Allah. Bukan semua orang dipilih tu, kan? Tak semua orang dipilih. Kerana orang yang ada ilmu ni, dia memahaminya, dia mengerti. Bila menyebut tentang ma'rifatullah, dia tahu macam mana nak mengenal Allah. Orang ilmu lah. Kita tak ada ilmu, kita tak kenal Allah Ta'ala. Kalau ulama tak terangkan, orang alim, orang ada ilmu, kalau tak terangkan kita macam mana nak mengenal Allah, kita tak kenal. Sebab tu kan, ianya ibarat obor ataupun suluh. Kalau tak ada suluh, kita jalan dalam gelap tu teraba-raba tuan-tuan. Maka itulah pentingnya orang ada ilmu yang beramal dengan ilmunya. Ada ilmu je tak beramal, tak jadi juga. Dia mesti beramal dengan ilmu ni. Ni yang disebut dalam kitab-kitab ni, yang disebut dengan kemuliaan ni ialah orang yang disebut orang yang ulama yang beramal dengan ilmunya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah tiada serupa orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tiada berilmu pengetahuan. Dia tak sama. Dia kalau orang pandu kereta, dia boleh start, dia boleh jalan je, dia pandai lah. Kita tak. Dengan orang yang memandu ni, dia ada ilmu, dia lain kan? Dia lain. Dia tahu alamat-alamat, kalau tunjuk isyarat-isyarat tu dia tahu, tu ada ilmu. Ni dia tahu kalau sekiranya bawa kereta di jalan raya ni ada peraturan, kalau garis putus-putus tu untuk apa? Kalau ada dua line di tengah tu untuk apa? Ada line kuning tu apa isyarat dia? Tu orang ada ilmu tu, dia lain. Dia tak main balon ni tuan-tuan, kan? Jadi dengan sebab itu, orang yang ada ilmu ni, kalau dia memimpin, dia memegang dan beramal dengan ilmunya, jadi selamat manusia lah. Dia kalau ada ilmu banyak tak beramal, jadi punah orang, kan? Manusia jadi punah, jadi binasa tu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut, sama atau tidak orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, dia tak sama. Sebab orang ada ilmu dia mengetahui banyak benda,
Ibarat tuan-tuan, kanak-kanak dia tengok ular dengan orang ada ilmu, orang dewasa tengok ular. Tak? Dia tak sama pandangan kanak-kanak tengok ular dengan orang dewasa tengok ular. Orang kanak-kanak ni dia tengok ular, dia nak pergi. Dia nak, sebab dia nak tengok benda tu. Orang ada ilmu, dia tengok ular, dia tengok ular ni, oh ini walaupun kecil ni bahaya ni. Ular ni bisa. Tu orang yang ada ilmu. Kanak-kanak dia tak ada ilmu. Sebab tu dia pandang semua biasa ya. Kan? Dia pandang tu pandangnya kerana pandangannya tak ada ilmu, sebab tak sama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut misalan dalam Quran bahawa kalau orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu tak sama. Sebab tu nanti tuan-tuan balik buka dalam suratul Naml, ketika mana Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang boleh mendatangkan singgasana Puteri Balqis, mana? Singgasana Puteri Balqis ke istana dia. Maka berkatalah Ifrit, kan? Ifrit kata, aku akan datangkan singgasana ni sebelum engkau duduk, sebelum kau turun. Maka singgasana tu sampai. Kata orang berilmu, sebelum mata engkau tertutup, maka singgasana tu dah sampai. Nanti tuan-tuan balik baca suratul Naml, kan? Cerita bagaimana orang berilmu mendatangkan singgasana Puteri Balqis dengan Ifrit yang Allah Ta'ala jadikan dia punya kekuatan. Apa beza orang kuat dengan orang ada ilmu? Dia berbeza tuan-tuan. Nanti balik tengok suratul Naml juzuk yang ke-20. Kan? Nanti tengok, baca sendirilah, tengok apa Allah Ta'ala sebut pada kita tentang cerita orang berilmu. Maka tentulah tiada sama seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu, tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Tak sama. Dekat akhirat orang berilmu beramal dengan ilmunya, dia kedudukannya jauh tinggi kedudukannya. Dekat atas dunia orang berilmu, kalau dia beramal, mulia tuan-tuan. Orang berilmu, dia beramal dengan ilmu dia mulia kat atas dunia. Walaupun dia tak ada kelulusan. Ngaji pondok ya. Berapa banyak tok-tok guru dulu tu, orang alim-alim ulama tu. Mana ada sijil. Kan? Mengaji itu menada kat tok guru, kat tiang-tiang ada 20 tahun, 30 tahun mengaji. Tapi beramal dengan ilmu. Kalau tuan-tuan belajar menyingkap sejarah maknanya perjuangan Malaysia ni melawan Belanda, melawan Inggeris, mana ada orang mengaji universiti yang lawan? Semua itu tok guru tu, Datuk Bahaman, kan? Kalau Tok Paluh Terengganu, ulama-ulama belaka tuan-tuan. Mereka ni mengaji dalam masjid ya. Ngaji dalam masjid, beramal dengan ilmu ni, jadi pejuang belaka. Nak mempertahankan agama, mempertahankan umat, semua penggerak-penggeraknya orang ulama-ulama tu. Kalau kita tengok di Indonesia sekalipun, kerajaan-kerajaan Islam Aceh, Siak dan sebagainya, yang datang menyerang Portugis, menyerang Melaka tu, yang datang daripada Aceh, daripada Jambi, itu semuanya sultan ulama namanya. Sultan ulama. Masya Allah. Kan, pejuang-pejuang semuanya ulama-ulama belaka. Ini ulama yang beramal lah.
Mak tu tunjuk kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak akan sama. Dengan sebab tu orang ni kalau dah mati berpuluh tahun pun masih disebut lagi. Tengok macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih, anak ulama, dia boleh menguasai 7 bahasa, belajar Quran umur 9 tahun, hafal Quran tu, mengaji dengan guru-guru. Ayah dia menjemput ulama-ulama datang mengajar dekat dalam istana, bagikan ilmu alat, kan? Dia faham. Itu sebabnya orang bertanya, Ustaz, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia punya serban besar? Serban dia lebih besar daripada dia punya kepala dia. Rupa-rupanya dia menyingkap bahawa kenapa serban dia besar. Rupanya dia junjung serban yang atas kepala tu, pergi berperang bertahun-tahun namanya, itu kain kapan atas kepala. Kain kapan. Tuan-tuan tengok tak Sultan Muhammad Fatih tu, besar dia. Kita ingat serban, mana ada orang serban besar macam tu. Rupanya dia kata serban inilah yang mengingatkan aku bila berjuang, jangan takut kepada kematian. Mati mana-mana mati, tuan-tuan. Aku dah menyediakan kain kapan atas kepala ni supaya berjuang jalan Allah Ta'ala, sama ada hidup, balik dalam keadaan hidup, ataupun mati sebagai orang yang mati syahid. Tak? Wah, waktu dia berperang, dia tak kira orang, tuan-tuan. Bayangkan Konstantinopel tu dikuasai oleh orang-orang Nasara selama 200 tahun. Dia boleh jatuh, kan? Masya Allah, hebat, tuan-tuan. Nah, ni orang yang ada ilmu. Perang lama, pergi berperang, tuan-tuan, berpuluh tahun berperang, sampai askar ni, tentera-tentera ni jadi lemah. Maka pada waktu malam dia akan gerakkan tentera dia bangun untuk bertahajud, dan dia memilih tentera. Al-Fatih hanya akan memilih tentera. Dia himpunkan siapa yang nak duduk barisan depan, dia akan panggil semua tentera dia. Dia tanya, siapa yang seumur hidup tak pernah meninggalkan solat berjamaah? Seorang pun tak bangun, melainkan dia je. Dia bangun. Dia kata, nampaknya aku seorang, kan? Kemudian dia tanya, siapa di kalangan kamu yang seumur hidup dia tak pernah meninggalkan tahajud? Seorang pun tak bangun. Masya Allah, tuan-tuan. Dia nak pilih tentera yang nak berperang, duduk barisan depan ni, orang yang tak pernah tinggalkan sembahyang jamaah, orang yang tak pernah meninggalkan bangun malam, dan orang yang tak meninggalkan baca Quran. Kita tinggal baca Quran, WhatsApp kita baca, kan? Sebab tu orang-orang tentera dia tak takut, tuan-tuan, tak takut mati, kan? Kerana dia ada matlamat. Dia gerakkan tentera-tentera dia bangun pada waktu malam, tahajud, zikir kepada Allah. Besok bangun dalam keadaan semuanya dia punya semangat dia macam singa pergi berperang. Orang-orang Kristian tengok, wah, ini lain macam tentera ni, dia kata. Perang dah lama, berpuluh-puluh tahun perang. Dia kata ni semangat tak luntur-luntur ni, macam mana ni orang Islam ni? Ni tengok, tuan-tuan, ni orang berada ilmu, dia punya gerakan dia lain. Penting tu, tuan-tuan. Sebab tu kemuliaan. Dia dah mati berapa puluh tahun dah, ratusan tahun, tapi sampai sekarang orang meneliti macam mana Muhammad Al-Fatih ni berjaya dalam pemerintahan. Bagaimana Muhammad Al-Fatih ni boleh menguasai dunia. Kerajaan dia boleh bergerak selama 400 tahun memerintah. Kenapa jadi macam tu?
Jadi tuan-tuan, kita nak kena tengok orang-orang ni, sejarah-sejarah orang-orang ni lah yang begitu hebat. Kerana apa? Kerana ada ilmu. Kerana ada ilmu. Itu bab penting dalam kehidupan ni. Jangan tinggalkan. Kan? Kita dah tua-tua ni, apa nak belajar lagi, kan? Dah berhenti kerja. Jangan. Mengaji ilmu tu tak putus. Al-mahdi ilal lahdi. Mengaji ilmu ni tuan-tuan, daripada dalam buayan sampai liang lahat mengaji. Masuk dalam liang lahat pun orang ajar lagi. Dia ajar. Tengok, wahai Fulan bin Fulan, bila datangnya kedua malaikat bertanya kepada kamu, janganlah engkau gentar dan takut. Dia bertanya, siapa Tuhan kamu? Maka jawablah dengan yakin, Allahu Rabbi. Dia ajar, entah dengar ke tidak. Dan duduk atas dunia asyik sumbat dekat telinga dengan lagu, ya dengar benda. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuk dalam dia lahat, dia ajar. Tuan-tuan, Al-Mahdi dalam buayan, ibu kita menyanyi dengan kita tak, mendodoikan anak-anak dia dengan kalimah tauhid. Sekarang dah tak ada lah kalimah tauhid lagi. Sekarang lagu Amy Search kan? Dah tak ada lagi kalimah tauhid dah. Dulu orang tuan-tuan, mereka ni didodoi anak dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tak anak yang tidur, dia yang tidur. Itu je kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok berbeza tak? Sebab tu anak kecil-kecil lagi dalam buayan dah dipasak dengan kalimah-kalimah macam ni. Nah, sebab tu dia kenal Allah. Pergi mana-mana pun, jauh dia di mana pun, duduk di mana tak ada orang Islam pun, Islamnya tetap. Hari ni kita susah hati ya, dalam negara kita hantar anak pun kita susah hati. Bayang tu. Itu sebab tu penting ada ilmu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala sentiasa mengutamakan orang yang berilmu ke atas orang yang tiada berilmu dengan beberapa darajat. Berilmu ni dipandang sama, tapi yang melebihkan orang berilmu di atas yang ilmu yang lain, kira ni dia beramal dengan ilmu, dia menaiki, dia lebih. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan beberapa darajat. Makna nak tunjukkan tu, kedudukan orang-orang yang berilmu ni tinggi, kan? Tinggi. Dia faham, dia ada ilmu, dia boleh beramal, kedudukan tinggi. Allah Ta'ala sebut nama-nama orang-orang yang berilmu ni, disebut dalam Quran, dibaca oleh ribuan jutaan manusia, dibaca daripada zaman ke zaman. Orang sebut tentang bagaimana kedudukan orang berilmu. Dia disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini Allah Ta'ala telah menambah darajat orang-orang yang berilmu pengetahuan di atas orang yang beriman. Orang beriman dia tak ada ilmu, dia lain. Dia beriman tak ada ilmu, ilmu tak ada. Dan orang ada ilmu, dia beriman, dia tahu benda. Tengok macam mana Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia beriman, dia ahli kitab. Ketika mana Rasulullah datang aja di Madinah, dia dah ada pengetahuan dalam ilmu, dalam kitab. Dia tengok begini. Oh, ini tanda Nabi ada. Datang jumpa Rasulullah terus, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Rasulullah, aku dah melihat tanda-tanda seorang Nabi dalam kitab ni. Aku tengok ada, betul. Aku beriman. Salman Al-Farisi, dia bukan orang Arab, orang Farsi.
tapi belajar kitab banyak, umurnya 120 tahun kan. Asalnya dia ni macam-macam agama dia masuk, dia tahu banyak kitab, dan dalam kitab-kitab Samawiyat yang dia baca dulu menyebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, bahawa dia kata di antara sifat nabi, sifat apa, tanda-tanda kenabian, maka terdapat khitman nubuwah dekat belakang di antara belikat Rasulullah. Jadi bila dia datang ke Madinah, dia kata, boleh tunjukkan aku nabi ya, nabi. Jadi datang, dia tengok ya. Rasulullah perasan dia tu. Rasulullah tahu. Rasulullah pun singkapkan belakang dia. Dia tengok, memang betul ada khutman nubuwah kat belakang Rasulullah di antara dua belikat dia. Kan? Dia kata, aku baca kitab ni, betul. Halil Nabi beriman dia. Kenapa dia beriman tu? Ilmu. Kerana dia ada ilmu, tuan-tuan. Di samping maknanya hidayah Allah Ta'ala nak bagi pada dia, sebab dia ada ilmu tu, dia cepat maknanya memahami kehendak. Itulah dia penting orang ada ilmu kan. Sehingga makna Allah Ta'ala melebihkan orang berilmu ni, tinggi dia lebih daripada orang yang beriman. Jadi dengan sebab itu ilmu ni penting. Sebab tu kita hidup hari ni tak boleh meninggalkan majlis-majlis ilmu kan. Walaupun kita belajar ni bukan tujuan nak jadi ulama, kita belajar tujuan nak boleh beramal, nak boleh beramal dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan, majlis-majlis ni tuan-tuan tak boleh tinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan majlis ilmu ni 40 hari, 40 subuh, maka Allah Ta'ala mengunci hati dia, kunci hati sampai tak nampak benda kebenaran dia. Sebab tu tak boleh tinggal majlis-majlis ilmu. Tiap-tiap hari kena duduk. Bukan lama kan, 45 minit. Kita tak boleh nak menjari secara ini. Majlis tak formal lah, kita duduk dengar. Bukan suruh tulis pun. Kalau orang mengaji, dia tulis, dia ada kitab, ini dengar je, tongkat tangan kat belakang, dengar kan tak? Macam orang alim, tapi bukan tuan-tuan lah, orang tempat lain buat tongkat tangan. Dia ciri-ciri orang mengaji ilmu tu tak ada. Sebab orang mengaji tu dia kena ada buku, ada pena, dia mencatat. Ni datang menyandar tangannya, wah, anggur, macam betul tu dia cakap tu betul. Mana macam aku faham tu. Gitu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak apalah tuan-tuan, duduklah majlis ilmu mana-mana negara pun. Kena duduklah dalam majlis ilmu. Jangan duduk terbaring, terbeling. Orang kata apa? Menjelanak kat rumah. Ni orang Melaka je. Orang Melaka ni bukan bahasa orang Melaka ke. Dia kata menjelanak kat rumah. Mana apa? Bongkang je duduk depan TV. Ya. Aduh tuan-tuan, ngaji pun tak ada, tak faham. Semayang rajin semayang, tapi salah semayang. Tengok anak-anak muda kita rajin semayang, tapi kita kesian. Semayang rambut panjang, kalau dia sujud tu tutup semua dahi. Macam mana semayang? Salah satu tempat sujud ni, sujud dahi ni ialah anggota sujud yang mesti kena tempat sujud. Bayangkan kalau rambut kena. Semayang, rajin semayang, tapi spender nampak. Semayang, spender nampak. Kalau budak-budak tahan, dah tua pun sama juga. Tak? Semayang, rajin semayang, balik je semayang pakai seluar pendek. Baik dah nak jalan, baik yang belum jalan. Ini macam mana tuan-tuan?
ilmu tu dia tak nak belajar, sehingga dia tak tahu nak bezakan. Nah, jadi nampak tua tu kita jangan sanggap dia ayah. Tua ni jangan anggap bapak, kecil jangan anggap anak. Hasan dan Husin menegur orang tua angkat air sembahyang tak betul, kan? Zaman sekarang kau nak tegur orang tua angkat air sembahyang tak betul, dia gendam kau dalam kolah. Main tu. Dia kata aku makan garam, dia kira garam aja. Dia. Ni orang tua punya masalah. Nah. Orang tua punya masalah, tuan-tuan. Allahu akbar. Nak. Sian kita tengok beramal lama-lama. Ilmu tak ada. Kan? So datang mengaji tak nak, bukan lama, 45 minit. 45 minit dia. Kan? Tak lama. Tapi kalau dia tak ada taufik ni, Allah, itulah dia tuan-tuan, susah. Tak ada susah tu kita tu. Sebab tu Rasulullah suruh baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku ni orang yang sentiasa mengingat Engkau. Duduk dalam majlis ilmu ni kan mengingat Allah. Dia termasuk dalam majlis zikir. Belajar duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dia termasuk dalam majlis zikir. Apa maksud zikir? Iaitu daripada kalimah zakara yuzakiru zikran. Maksud orang yang mengingati. Dia masuk, dia termasuk dalam majlis zikir tu, dia ingat, dia mengingat. Nah, walaupun kita duduk aja, kita dengar tu, dia diperingatkan sentiasa. Sebab tu kena duduk dalam majlis-majlis ilmu, kerana dia sebahagian daripada ibadat. Sehingga orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku jumpa majlis zikir dengan majlis ilmu, mana yang aku nak kena pilih? Mana yang beri utama? Keutamaan. Rasulullah kata duduk dalam majlis ilmu adalah lebih afdal. Kerana orang bila masuk dalam majlis zikir, terkadang-kadang dia lalai dengan zikir dia. Dia zikir subhanallah subhanallah, dia tengok kat luar tu hadral maut, mata tengok hadral maut, zikir juga subhanallah subhanallah. Dia duduk dalam masjid tu, dia pandang, kata dia zikir, lalai. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita diberi peringatan. Kita lalai, makna bila kita lalai, kita diingatkan. Kita dapat banyak manfaat. Sebab tu kita kena duduk dalam majlis-majlis. Dia lebih afdal, kan? Kenapa? Kerana bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita sentiasa diperingatkan. Dalam majlis zikir kita tak diingatkan, kita mengingati. Tadi duduk dalam majlis ilmu, kita diperingati. Jadi tuan-tuan, itu penting sebab kita kena duduk dalam majlis ilmu selalu. Jangan sampai meninggalkan majlis ilmu 40 hari tak duduk dalam majlis ilmu. Jangan. Jangan sampai macam tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'i, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama yuwarrisul ilma. Bahawa para ulama itu adalah warisan para nabi. Warisan ni apa? Peninggalan. Waris.
Harta waris tu maksud apa? Harta peninggalan lah. Kan? Rasulullah dia tak meninggalkan dirham, tak tinggalkan duit emas dan duit perak, tuan-tuan. Sebab apa Rasulullah tak meninggalkan duit emas, duit perak? Dia tahu benda ni akan habis. Banyak macam mana pun diguna sikit-sikit, dia pasti akan berkurangan dan habis. Sebab tu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, dia melalui lereng-lereng bukit di Mekah, maka bukit-bukit di Mekah memberi salam kepada dia. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukit bagi salam. Kalau bukit baru ni bagi salam kat orang sini, mati belaka. Nak dan. Bukit bagi salam, ya Rasulullah. Rasulullah tanya, tengok pandang belakang tak ada, pandang depan tak ada, jalan lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia cari suara tak ada, jalan lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah tengok tak ada. Ya Rasulullah, aku ni batu ni beri salam pada engkau ni. Rasulullah kata, kenapa? Aku ni kesian tengok engkau ni berdakwah dhaif, kekurangan banyak, dihina orang, terhina. Izinkanlah aku ni bertukar jadi emas. Kalau kita cepatlah sikit, kan? Kalau kita lah tuan-tuan, cepatlah sikit bertukar. Bila aku dah ambil, kau tukar lain pula, jadi batu balik, biar aku je seorang kaya. Kita lah tuan-tuan nak. Sebab apa? Kita ada perasaan hubbud dunia, cinta pada dunia. Rasulullah kata, tak payahlah kau nak bertukar jadi emas, kerana bukan matlamat aku diutus jadi rasul ni nak kaya, kan? Kalau aku nak kaya, Allah Ta'ala punya pembendaraan tu bila-bila aku boleh dapat, kan? Tak payahlah. Sebab harta ni tak menjamin kebahagiaan. Kalau sekiranya kau bertukar jadi emas, orang cangkul kau tiap-tiap hari, lah lama habis bersih gunung. Nak bukit macam mana besar pun dicangkul orang tiap-tiap hari sikit-sikit, runtuh juga, runtuh. Sebab tu tak perlu, tak payah. Sebab tu Rasulullah tak meninggalkan dirham, walaman, tak tinggal. Ketika mana Fatimah menuntut kepada Aisyah, wahai Aisyah, mana harta peninggalan ayahku? Dia kata tak ada, hanya beberapa pakaiannya, itu pun pakaian dah lusuh. Kita punya pakaian yang belum pakai pun ada lagi tu, raya tahun lepas punya. Ni nak masuk raya lagi, belum sempat pakai lagi tuan-tuan, kan? Bayangkan tu, tak? Bayang, Allahu Akbar. Ketika mana Rasulullah menghantar Fatimah ke rumah Sayyidina Ali sebagai isteri Sayyidina Ali, jubah pengantin pun ada 12 tampal. Jubah pengantin, jubah Fatimah tu ada 12 tampalan. Itu bukan fashion tuan-tuan, memang kena tampal. Kalau kita orang sekarang buat tampal tu fashion, lawa juga. Itu memang saja ditampal. Orang sekarang pakai seluar koyak dekat lutut tu, yang dia pakai seluar koyak lutut, itu seluar yang koyak tu lagi mahal daripada seluar yang tak koyak. Sebab dia memang fashion, dia koyak, kan? Kita kata, apa pasal orang ni pakai seluar koyak, miskin ke? Rupanya dia lagi kaya daripada kita. Masya Allah tuan-tuan, pakai seluar koyak rupanya lagi kaya. Ingat kita pakai seluar cantik kaya? Tak, dia punya seluar tu lagi kaya.
Kan? Seluar jeans yang koyak lutut tu, yang tak cukup kain tu, yang kita beli dekat Tesco tu harganya 100, dia 300. Baik tuan-tuan beli seluar koyak, mahal. Jual kat bandel tuan-tuan, mahal tuan-tuan. Ya Allah. Kan? Tapi Rasulullah tak tinggalkan itu tuan-tuan. Rasulullah tidak meninggalkan itu. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Sesungguhnya anbiya ini, maknanya golongan para nabi ni, dia tidak meninggalkan dirham. Kan? Dinaran wala dirhaman. Dinar ni duit emas, dia tak tinggalkan. Ketika mana Rasulullah ni dia di Madinah ada. Di Madinah. Rasulullah ni sebagai ketua negara. Ada negara-negara yang di bawah taklukan kerajaan Islam bayar ufti, makna bayar jizyah, cukai. Jadi hantar rumah Rasulullah. Orang datang rumah Rasulullah ni, siapa datangnya, Rasulullah pergi cekuk secekaknya tu duit emas, bagi je ni. Cekuknya ni, kautnya bagi. Habis. Tak tinggal apa. Kita boleh, orang punya kita nak ambil, masuk dalam. Nah, tu bezanya tuan-tuan. Tetapi Rasulullah meninggalkan, dia kata apa? Meninggalkan ilmu. Apa yang Rasulullah tinggalkan? Taraktu fikum fi amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnatihi. Kitab Allah wa sunnatihi, kitab Allah Ta'ala dan sunnah dia. Orang ambil, orang cedok, orang gali, orang belajar, sampai sekarang tak habis-habis orang belajar. Lagi belajar, lagi tak tahu. Lagi belajar, lagi tak tahu. Ulama-ulama dulu hafal beribu-ribu hadis. Mari orang lain beribu-ribu hadis hafal. Tak habis-habis. Tak habis. Dikaji orang ada lagi tak jumpa, dikaji lagi tak jumpa lagi, dikaji lagi tak jumpa. Hari ni tahun ni orang kaji ni satu ilmu datang daripada Quran, orang jumpa satu ilmu dalam Quran. Tahun depan orang jumpa benda yang lain pula, kebenaran Quran lagi, kebenaran Quran lagi. Allah, sampai habis tak habis. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu jadilah, kata Imam Ghazali, jadilah engkau di antara 4 golongan dalam bab menuntut ilmu. Dalam bab ilmu, jadilah engkau dalam 4 golongan. Kata Imam Ghazali apa? Kun aliman. Jadilah engkau ni orang alim. Nah, jadi orang alim lah. Maksud orang alim ni ada ilmu, boleh beri orang, boleh ambil manfaat, dia ada manfaat. Kun aliman. Tak boleh jadi ilmu. Bukan semua orang boleh jadi ulama, bukan semua orang boleh jadi ustaz, kan? Bukan semua. Ada yang ilmunya banyak, tak mau jadi ustaz, duduk diam. Dia diam. Kau tak nak mengajar, tak payahlah, biarlah orang lain. Dia duduk diam, senyap je. Ilmu dia habis begitu. Ada jenis ustaz pula ada ilmu, nak jadi dukun pula. Nak jadi tukang ubat. Ulama kalau jadi tukang ubat, dia tak jadi ulama. Dia sibuk jadi tukang ubat. Sebab tu ustaz-ustaz kalau masuk berubat orang, dia tak ada masa mengajar orang. Sebab tu jangan, ulama-ulama jangan masuk jadi tukang ubat. Ilmu dia hilang, tuan, kan? Dia sibuk je menangkap hantu, menangkap polong. Dah lama dia tak tangkap dia. Orang tu ni nak tangkap dia, dia pun hilang macam polong je. Gaib. Dia gitu. Yang keduanya kata Imam Ghazali, au muta'alliman. Kalau tak boleh jadi ulama mengajar, tuan guru, tak boleh jadi orang alim,
jadilah engkau orang yang belajar. Macam kita lah. Mudah-mudahan kita masuk kumpulan yang kedua. Tapi nak juga nak upgrade lah kan, sesekali ni. Kalau kita tak mampu dalam suasana besar, suasana kecil, dah belajar banyak ni, balik rumah mengajar orang rumah. Nak duduk ni ustaz nak mengajar kan. Abang tadi belajar tentang bab ilmu, duduk semua dengar. Lepas-lepas semayang tazkirah pada anak-anak. Tazkirah sampai kan apa yang dah kita belajar, kita dengar kat masjid. Minggu lepas ayah dengar tu ada ilmu-ilmu ni. Kau dengar ayah nak cerita sikit. Orang yang hidup ni mati. Nah, kalau dia mati, ayah tengok ustaz tu kata tak ada bawa lain melainkan kain putih je. Kaya mana pun pangkat, jadi kau kena ingat. Tu dia dah masuk maknanya muallim. Nak mengajar kat luar, orang tak berapa nak dengar dia punya cakap. Tapi kalau sembang kat kopi, ramai. Nak ramai. Dia cakap, dia kalau pergi mengajar, dia tak boleh. Dia ada. Dia. Yang ketiganya dia kata apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi orang menuntut ilmu, orang menuntut ilmu tu yang saya cakap tadi, menuntut ilmu ni dia ada syarat. Apa ciri-ciri orang menuntut ilmu? Mesti ada kitab, mesti ada pena, mana alat tulis, mesti ada buku. Itu ciri-ciri orang menuntut ilmu. Dia kalau datang macam ni, itu namanya yang ketiga, mustami'an. Orang yang dengar tongkat ni. Betul itu ustaz cakap tu betul. Mustami'an. Tak boleh jadi orang mustami'an juga. Au muhibban. Muhibban ni apa? Orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Ayah ni tak bolehlah nak menuntut ilmu lagi, sibuk ayah. Engkau menuntut ilmu tak apa, pergi belajar. Ayah support kau belajar. Tu suka pada anak orang menuntut ilmu. Dia nak menuntut ilmu, galak dia, belajar betul-betul kau. Ayah ni tak boleh mengaji lah kan. Dulu ayah mengaji, keluar dekat atas tu gambar mak kau je kan, gambar mak. Tak berapa nak boleh masuk dulu ayah mengaji ni. Engkau boleh, engkau muda lagi, pergi belajar. Ayah bayar, ayah bantu. Tengok ada orang nak mengaji ni tak ada duit, ambil, saya support awak mengaji. Au muhibban. Wala takun khamisan. Ulama tidak, orang mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, suka pada orang mengaji ilmu tidak, dia kerja dia nak komplain aja. Ni jenis orang ada tuan-tuan, ada. Kalau kita buat majlis ilmu ni, dia kata membazir betul majlis ilmu, mengambilkan duit masjid je bagi makan apa-apa, mengambilkan duitnya kan. Datang mengaji nak bagi makan apa, tak payah dia kata. Ni ustaz-ustaz ni datang ni tak payah bagi apa sagu hati, biar dia datang semua lillah. Wah, pemain garang. Tapi kalau dia tu jadi pengerusi, aku datang mesyuarat, satu kali datang 250. Tapi bukan orang sini, ustaz ni memang nak kena nampak ni, dia kata kan. Bukan orang sini lah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingat loh, ingat kan, ambil peringatan. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempatkan kita dalam orang yang ada, yang dalam majlis ilmu kan, sentiasa berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bicara kita, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.